Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, apa khabar you all semua? Dan mungkin ada yang belum tidur, so saya tujukan sesi live malam ni untuk you all yang belum tidur, yang mungkin tak boleh tidur kan, disebabkan saya tak tahu, mungkin anda ada mungkin ada sikit concern ataupun kepeningan lalatan, pening lalat dengan apa yang mungkin berlaku kepada kita, yang mana malam-malam ni kadang kita tak boleh tidur kan. Ada usahawan yang tak boleh tidur, termasuk saya, sebab banyak benda yang nak dibuat. Dan Alhamdulillah, thank you so much pada yang join live hari ni, terima kasih. Dan sebenarnya saya nak share. So tadi saya baru habis kelas, baru habis kelas tu, nama dia kelas impi, bukan kelas bermimpi, tapi kelas impi, intensif intensif marketing pemasaran internet, intensif momentum pemasaran internet. Sorry, silap pula. So dalam kelas impi tu Alhamdulillah banyak benda saya dapat. So malam ni session sharing tau, session sharing yang mana Sif Najib dan team share result orang yang dah buat duit, yang dah make millions tau. Millions bukannya ratus ribu, but millions. So Alhamdulillah, first kali saya sangat bersyukur. Saya sangat bersyukur duduk dalam circle yang bagus, yang mana saling bakar membakar, saling inspire menginspire. Dan at the same time, sebenarnya itu yang saya cuba buat, InsyaAllah, dengan kita punya team, circle fighters, circle warriors. Dan dia memerlukan masa lah. Kita punya team pun sama, kita nak sama-sama bina culture. Nak bina culture ni tak mudah, susah, tak mudah, but tak mustahil. So as long as kita terus buat, terus give value, inspire each other, InsyaAllah masing-masing ramai-ramai akan naik kan. Dia lagi best tau kalau kita berjaya dengan team ramai-ramai, semua orang dapat tu, semua orang share, dapat result bagus, dapat income bagus, dapat sales bagus. So benda tu sangat best berbanding kita kaya seorang-seorang. So that's why saya sangat suka konsep sistem agent, sistem dropship. So kalau you all yang mungkin tak tahu ataupun rasa betul ke sistem agent dropship ni boleh buat duit, so saya nak bagi tahu, yes. Tadi salah seorang yang share tau, Tuan Mishail. Tuan Mishail ni antara seorang ultimate, dulu dia ultimate, so dia dah stop setahun and then dia masuk balik. So Tuan Mishail ni chef taco, dia sangat sporting. Dulu masa saya jumpa pun dia sangat-sangat sangat membantu. Sangat membantu, say hi, dan dia bagi tips. Bukan setakat bagi tips, dan dia ajar saya macam mana nak buat. Ada technical things lah. So Alhamdulillah, dia dah ada kilang sekarang. Dan dia start daripada kecil juga. Dia start daripada kecil, buat kedai kecil-kecil. So Alhamdulillah, dia orang sekarang dah buat juta. Buat juta. So apa yang membuatkan saya respect dia orang ni adalah dia orang start dari bawah, dan dia capai satu tahap tu, tapi dia tak sombong. Dia masih tak sombong, in fact sampai sekarang pun. Dan itu benda yang saya rasa saya nak share dengan you all, apa saya punya learning point yang saya dapat kan. So saya suka kalau you all pun dapat share benda ni. Kalau you rasa macam benda ni dapat membantu sahabat-sahabat kita, mungkin adik-beradik kita, kawan-kawan kita, please share. Ilmu ni kalau kita share, dia tak makin berkurang ilmu kita. In fact, dia akan makin bertambah. Bukan setakat ilmu, but keberkatan pun kita akan dapat. Keberkatan ni susah nak measure sebenarnya, susah nak measure. First kali you kena trust benda tu. Sebab benda tu memang berlaku, memang ada keberkatan ilmu, keberkatan ibu ayah, keberkatan isteri, keberkatan suami, anak-anak. So this ada effect kepada kita, especially if you are Muslim kan. Memang you kena percaya benda tu. Benda tu you tak akan nampak, you tak boleh measure, but it is there. Dan salah satu benda tau, Chef Taco tadi, dia punya tu Chef Taco, you all boleh buka Facebook tau, Chef Taco nama dia. Memang power gila. Memang power gila. Dia memang, in fact dia punya agent dia dah buat 100,000 sebulan tau, agent dia. So tak mustahil, insyaAllah kita pun sama. Kita boleh buat benda yang sama, kita boleh capai benda yang sama, as long as kita follow route yang sama. Route lah, jalan yang sama lah, senang cerita. So apa yang saya nak share tadi Chef Taco tu dia sangat bagus dalam memberi lah. Memberi, dia giving, sangat bagus dalam memberi. Kalau you all nak tengok, boleh pergi kat Facebook page dia. Memang dia banyak buat share result team dia,
dan dia banyak bantu tim dia, dan proses-proses tu bukannya sekejap. Bukannya you buat setahun, 2 tahun, 3 tahun you dah dapat. Tak, dia ambil masa. Saya risau tim kita dan anda kat luar sana yang mungkin anggap bila buat bisnes hari ni esok dah kaya, ataupun buat bisnes tahun ni tahun depan dah kaya. Dia bukan nak cakap tak mudah, boleh, tak mustahil, tapi kadang-kadang kita manusia ni ada limit. You boleh dapat, tapi usaha kita kena that hard lah. So that's why tak mustahil you boleh dapat 6 bulan jadi jutawan, walaupun you start from zero, tak mustahil. But apa yang mustahilnya adalah kalau you punya effort 10,000 tapi you nak dapat 1 juta. Itu memang mustahil, memang susah nak dapat, memang kemungkinan besar tak akan dapat. Yang akan dapat mungkin kekecewaan dan stres. So that's why saya share itu pasal apa, saya share dengan kita punya team lah pasal exponential growth. Ke pembesaran secara eksponensial. Benda ni nak cerita pun kena lukis sebenarnya, tapi lebih kurang macam itulah. So untuk buat bisnes ni usually lah, selalunya dia akan start from rendah. Dia tak terus naik linear tau. Linear kadang naik terus, naik macam tu. Tapi exponential growth dia slow and then dia naik. Dan slow ni lah yang mengamalkan masa, mungkin 2 tahun, mungkin ada yang 3 tahun, mungkin ada 4 tahun, yang tak ramai orang boleh sustain dan survive. So that's why kalau you all sekarang ni dalam peringkat the first 3 years lah, senang. The first 3 years kalau kita masih sales tak dapat apa yang kita nak, jangan putus asa lagi. Jangan putus asa lagi, buat sebab kita exponential growth. Bila you dah sampai satu point, kan, point yang tahun ketiga tu, insya-Allah you buat strategi yang betul, you ada team yang bagus, you ada leader yang bagus, you ada strategi yang bagus, insya-Allah daripada situ sampai tahun ketiga, dan bila you hit, you buat something tak banyak pun, dia akan tetap naik gila-gila sebab dia dah exponential. Itu konsep tu yang tak ramai orang tahu, dan menyebabkan dia mudah putus asa, mudah gagal, dia tak boleh sustain. So itu yang membezakan orang yang boleh sustain dengan yang tak boleh sustain. Dia understand the game, dia tahu apa perjalanan tu, dia tahu kat mana aku kena stop, kat mana aku kena bertenang, kat mana aku kena pecut. So perjalanan ni tak di-share secara terus tau. Betul tak? Siapa kat sini rasa dia buat bisnes tapi dia tak tahu pun kat mana aku nak pecut, kat mana aku nak slow down, kat mana aku nak buat gila-gila. So kita tak tahu benda tu. So that's why bila alhamdulillah saya syukur bila kita belajar dengan Siful Najib, dengan tim-tim dia, saya dapat banyak input yang mana saya tak sempat pun nak implement. So kalau insyaAllah sikit-sikit kita akan buat, supaya kita bila dapat buat, dan insyaAllah kita akan terus share dengan kita punya team apa yang kita buat, supaya diorang pun boleh buat dan dapat result yang sama, insyaAllah. So saya nak share malam ni ada a few learning point. Boleh ke boleh ni? Kalau boleh mungkin boleh komen, boleh tak? Terima kasih kepada yang sudi join dan sudi share. Thank you so much. Saya doakan anda akan dapat ilmu yang you all share tu, keberkatan tu you akan dapat, insyaAllah. So adalah first kali, nombor 1 apa yang saya dapat tadi adalah jangan pandang rendah pada customer. Jangan pandang rendah pada customer. Okay, mungkin kita ingat macam, oh customer aku tak ada duit, dia tak boleh beli ni combo ke banyak-banyak ni, tak boleh beli, dia boleh beli satu je, dia boleh beli 1 botol je, dia tak boleh beli 10. So jangan pandang rendah pada customer. Kita tak tahu, mungkin dia tu orang have ada, tapi disebab kita tak pandai nak share, nak bagi tahu dia kebaikan. Kalau dia beli 10 dapat berapa, dia beli sikit dapat berapa, so menyebabkan dia tak beli, kan? So kita jangan pandang rendah pada customer. Sentiasa anggap customer ni adalah somebody. Saya ada banyak pengalaman ni tau. Saya contoh, kita bila kita jual, kita akan communicate macam biasa lah. Tapi bila habis cakap, rupanya orang yang nak beli tu doktor. So bila orang nak beli tu doktor, kita rasa, oh baiklah kita cakap secara sopan, secara baik. So bayangkan kalau kita layan dia secara teruk, macam nak beli ke? Harga dah ada lah, tak boleh tengok sendiri ke? Contoh. So apa perasaan dia kalau kita buat orang macam tu? Bukan saya cakap orang yang bukan doktor tu tak boleh layan baik, pun sama. Orang yang bukan doktor pun please layan baik. Manusia ni, dia hanya akan beli dengan orang yang dia suka. Tak kisahlah you all nak cakap apa, tapi kalau you tanya saya hanya akan beli dengan orang yang saya suka. Saya tak akan beli dengan orang yang saya tak suka. So orang yang layan kita macam robot, orang yang macam acuh tak acuh, layan pun macam kita pula yang nak begging dekat dia. So orang-orang macam ni saya akan cuba elakkan lah. So if kita ni adalah seorang usahawan, mungkin you drop ship,
Mungkin you agent. So please, tak kisah siapa you punya customer. Mungkin kita nampak dia pakai slipper, selekeh apa, cakap dia ni tak mampu ni. Tolong jangan fikir macam tu. Kalau boleh simpan, campak jauh-jauh perasaan macam tu. But please layan dia macam biasa. Macam mana jutawan datang nak beli barangan kita, macam tu jugalah orang yang bukan kaya, orang yang mungkin kita nampak susah, kita layan dia betul-betul macam mana yang kita nak, macam mana yang kita nak dilayan. Kita layan orang baik with respect, InsyaAllah orang akan layan kita lebih baik dengan respect. Okay, so itu benda yang saya dapat point tu daripada Puan Cynthia. Dia buat apa tahu? Dia buka kedai runcit. Dulu minimart, sekarang dia dah jadi supermarket. Dekat Matunggung, Kota Kinabalu, kampung. Dekat kampung, tapi boleh buat million sebulan. So itu adalah sharing yang dia share, iaitu jangan pandang rendah pada customer. Nombor 2, apa yang saya dapat tadi adalah kita kan, kadang kita, bukan kita lah, saya sendirilah, kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur kan. Kita of course lah, kalau you all dah buat bisnes ataupun tak buat bisnes pun mesti akan ada masalah. Mungkin masalah duit, masalah keluarga, ataupun masalah sales tak ada. Mungkin sales ada, lepas tu duit kena curi pula, mungkin kena scam. So masalah-masalah ni semua kan, dia akan merosakkan energi kita. Dia akan rosakkan energi kita. Tetapi kalau kita bersyukur, meaning cakap tak apalah, as long as aku hari ni aku tak dapat call mengatakan bahawa ayah aku dah meninggal, mak aku dah meninggal, adik aku meninggal, isteri aku meninggal, anak meninggal, as long as kita tak dapat benda-benda macam tu, kita patut bersyukur. Whatever masalah yang ada dalam business, whatever masalah yang ada dalam, maybe saya tak tahu, mungkin dalam you punya life, selagi benda tu tak menghilangkan kasih sayang ataupun keberkatan yang kita ada sekarang, kita kena bersyukur. Bangun pagi tu cukup, ya Allah aku masih ada nyawa, ya Allah aku tengok isteri aku masih sihat, anak aku masih ada, semua syukur sangat. Saya dengar tadi ada budak kan, budak meninggal dalam kereta. Ada 2 orang budak ni, sedih. Nombor 1, dia yang saya dengar lah, ni mak saya cerita lah kadang borak dengan mak saya. So mak saya cerita, ada seorang ni, mak dia bawa kereta. So bawa kereta dan dia berhenti, dia parking, dia tarik handbrake tapi gear masih dekat D. Saya tak tahu, mungkin mak dia terlupa ke ataupun memang biasa buat macam tu. So budak tu dia tinggal dalam kereta. Bila budak tu tinggal dalam kereta, mungkin budak tu main-main apa, handbrake tu turun, kereta tu tergerak, terbabas, dan anak dia pun meninggal. So itu adalah benda yang menyedihkan. Menyedihkan sebab saya tak tahu, mungkin mak dia akan mula menyalahkan diri sendiri, dan yang lagi menyedihkan kalau orang keliling dia salahkan dia pula. Sedangkan ibu mana yang tak sayang anak dia kan. Lagi-lagi kalau ibu tu tahu bahawa dia penyebab kematian tu, sebenarnya dia penyebab je. Mungkin ajal dah sampai kan, tapi Allah punya susunan macam tu. So itu adalah ujian besar. So kita doakan kepada yang kena tu, family dia beri anak tu diberikan syurga lah, insyaAllah. Anak-anak, budak-budak selagi belum balik, insyaAllah memang tempat dia dekat syurga. Dan kalau kepada ibu, harap dia kuat, suami dia kuat. Sebab yelah, bila kematian ni, kita kadang-kadang kita tak tahu nak lepaskan stres kat mana, kita akan lepaskan pada orang yang menjadi punca. So ini ujian besar lah untuk dia dan sekeluarga. So pada kita yang mungkin kita tak diuji dengan benda tu, kita kena banyakkan bersyukur. Bila kita bersyukur, insyaAllah Allah akan bagi lebih. Tu je formula dia. Bukannya bila kau komplain kau akan dapat lebih. Tak, kita komplain, kita akan kena tarik lebih. Itu je. Okay. Dan lagi seorang tu tahu, dia meninggal dalam kereta, Taska meninggal sebab apa? Stroke haba. Budak I think 3 tahun kot. Budak 3 tahun meninggal. 3 tahun tu bayi Sofia lah, anak saya. So saya tak boleh bayang. So that's why bila kita boleh akhiri malam ni dengan orang yang kita sayang masih sihat, itu pun dah sangat bersyukur. Okay. But if berlaku, na'udzubillah, if berlaku juga, kita still kena bersyukur juga. Kita bersyukur bahawa Allah bagi kita ujian untuk sedarkan kita. Dan at the same time Allah bagi kita ujian, makna mungkin dia sayang kita, dia nak kita lebih dekat pada dia. Okay. Dan itu adalah nombor 2, kita kena sentiasa bersyukur. Tak kisahlah apa ujian yang datang, cuba cari apa yang kita boleh syukuri, sebab dekat situlah kunci kebahagiaan. Saya bukannya pakar motivasi, saya tak reti, tapi itulah yang saya dapatlah daripada sharing tadi. And then nombor 3 adalah, please jangan lupa asal usul.
just to put things into context, orang yang share tadi adalah orang yang dah buat million tau. Meaning dia bukan level saya. Diorang level dah tinggi sangat, bukan level yang main ratus-ratus ribu, tak. So diorang ni walaupun macam tu, dia masih tak mendabik dada, tak sombong, masih cuba jadi orang yang bermanfaat. So tadi seorang tahu siapa nama tadi, Puan Cynthia jugalah, dia share antara benda yang dia menyebabkan dia terus buat apa yang dia buat adalah Saiful Najib selalu beritahu dia, kita kena jadi orang yang memberi manfaat. So kalau kita buat untuk diri kita sendiri saja, kita buat nak kaya sendiri saja, dan kita bukanlah orang yang memberi manfaat. So that's why bila kita buat sesuatu, kita cuba jadi orang yang memberi manfaat, yang give, dan kalau boleh give tanpa harapkan return, kan? Itu the best. You tangan memberi tapi you tak harapkan terima kasih, tak perlu terima kasih, as long as kita tahu kita kena memberi. Okay, so itu yang benda yang saya suka sangat point tu, yang mana kita kena jangan lupa asal usul. Ramai orang yang mungkin dah kaya, dia dah start sombong, dia dah start mungkin kalau ada team, dia belagak dengan team, dia layan team dengan teruk, ataupun mungkin dengan cikgu ke, dengan dia punya yang bagi dia ilmu, mentor dia pun dia layan dengan teruk. So takut bila berlaku macam tu, Allah start tarik sikit demi sikit. Na'udzubillah min zalik. Kita tak tahu, mungkin kita akan diuji benda tu. Selalunya manusia ni akan diuji dengan tu je lah, pangkat, harta. Bila you ada pangkat, bila you ada harta, dua benda ni kita akan diuji dengan karakter kita. Mungkin cara berjalan dah berubah, cara cakap dah berubah, cara gelak pun mungkin dah berubah, disebabkan kita dah ada mungkin pangkat dan harta. So ini benda yang paling berbahaya, dan insyaAllah saya doakan you all pun sama, kita pun sama, agar dipelihara daripada sikit sekelumit perasaan sombong ataupun bongkak, takbur, na'udzubillah min zalik. Okay, kita minta dijauhkan. Walaupun kita dah kaya gila, jutawan, mungkin dah kalahkan Elon Musk, billionaire terkaya kat dunia, mungkin dah kalahkan, but please, selagi kita hamba Allah, kita tetap hamba dia. Tak kisahlah kaya macam mana pun. Alright, so tu nombor 3. Dan last kali, nombor 4, apa yang dia share adalah benda yang saya dah lama tak dengar benda ni. Saya dah lama tak dengar point ni, iaitu align dengan pasangan. Jaga hubungan dengan suami ataupun isteri. Sebab macam saya lelaki, keberkatan bukan hanya ada pada lelaki, but dia juga ada pada isteri. Kalau isteri kita tak berkat, bukan tak redha lah, tak redha apa yang kita nak buat. Ini yang Tuan Mishael share, tak redha apa yang kita nak buat, tak happy. Dia rasa macam, buat bisnes kan aku dah, kau dah tak layan aku dah, tak layan anak-anak. Keberkatan anak-anak pun penting. Kalau anak-anak rasa macam kita ni, ayah dah lupakan aku lah, mama dah tak tinggalkan aku lah. So benda ni akan sedikit sebanyak akan efek apa yang kita dapat. Mungkin kita usaha buat gila-gila, buat tapi hasil tak ada. Dan bila berlaku macam tu, please check balik, macam mana kita dengan suami kita, macam mana kita dengan isteri kita, macam mana dengan anak-anak kita, mungkin dengan mak ayah kita juga. So please check. Usahawan, ini saya cakap pasal keberkatan lagi lah, keberkatan. So kalau boleh buat heart to heart talk dengan suami ke, dengan isteri ke, cuba align. Apa yang kita tak suka, apa yang dia tak suka, kita cuba align. Apa yang kita suka, apa yang dia suka, cuba align. Dan plan future apa yang kita nak bersama-sama. Benda tu perlukan masa mungkin, dan mungkin benda tu perlukan satu masa yang sesuai lah, untuk you talk. Kalau boleh waktu malam sebelum tidur, pillow talk. Mak Saleh cakap pillow talk, untuk borak dengan isteri, borak dengan suami, supaya kita dapat satu kesefahaman, supaya kita boleh buat bisnes insya-Allah dengan keberkatan dia. Redha dia, redha isteri, redha suami, redha anak-anak, dengan redha mak ayah. So itu antara benda yang best. Dan kalau boleh sampai menangis-nangis pun bagus juga. Barulah heart to heart nama dia. So alhamdulillah, tu saja saya nak share malam ni. Saya harap you all dapat sesuatu. Dan jangan lupa juga untuk terus buat bisnes. Kalau you all buat bisnes lah, terus buat bisnes, jangan putus asa. Biasalah, memang kita akan ada ups, ada downs, ada ups, ada down. Itulah bisnes. Kalau up saja pun itu saya tak pasti, tak ada setakat ni. Kalau down saja pun sedih sangat. So please, kita akan keep belajar, keep buat yang terbaik, supaya bisnes kita walaupun dia ada down, dia akan terus naik insya-Allah. Dan jangan lupa, kita ada grup Klinik Usahawan Laleli. Kalau yang belum join, boleh cepat tengok kat kita punya grup untuk join. Dekat situ kita share banyak tips bisnes. You nak buat bisnes, you rasa macam you nak cuba tambah income lah, tak banyak pun, tambah income sikit,
InsyaAllah masuk situ. In fact kita punya team dah start buat ribu-ribu dah sebulan. Itu harga restock bukan harga jual. Dia dah buat ribu-ribu sebulan, Alhamdulillah. Dan kita doa agar diorang boleh terus buat, dan kita akan cuba support whatever we can untuk bantu diorang. Okay, so saya rasa itu saja. Terima kasih pada yang join live malam ni. Terima kasih. Saya doakan you all semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.